إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف sallallahu sirrah. Dan martabat yang ketiga situ. Betul. Ha? 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 Ha, betul. Apa kalam-kalam dia baca? Tak sama ni soal lain. Ha? Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Situ Tapi kata setengah ulama ni kalam, bukan hadis, kalam sufi ya. Tapi tak apa dah, dia apa? Dia muafakat dengan ayat Quran. Quran kata apa? Anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tidakkah kamu maknanya kamu lihat. Maknanya mengenal akan diri itu setengah daripada perkara yang besar untuk merapatkan pengenalan kita kepada Allah Ta'ala, atau untuk menebuk makrifat kita dengan Tuhan. Yang ini barang siapa mengetahui akan hatinya, nah saya mengetahui akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya, saya mengetahui akan Tuhannya. Ya, barang siapa mengetahui akan hatinya, nafsah sini terjemahkan dengan nafsu, mana diri ataupun hati dia. Sebab hati atau nafsu atau roh atau sir itu semua dipanggil lapas-lapas yang berbeza tapi makna sama. Dikendaki itu ialah hakikatul insan, hakikat diri manusia sebenarnya. Ya. Nah, saya mengenal ia akan nafsu dia. Mana pembahagian nafsu ataupun martabat-martabat kedudukan nafsu dia. Dan barang siapa mengenal akan nafsunya, nah saya mengetahui ia akan Tuhannya. Ya. Dia kenal akan nafsu dia, maka dia tahulah kedudukan nafsu tadi. Supaya dia dapat meningkatkan lagi pengenalan makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab nafsu mutmainnah pengenalan dia lain. Nafsu maknanya radiyah dia lagi tinggi. Mardiyah lagi tinggi atas, ya. Kalau ke bawah lagi amarah langsung tak kenal. Dia gelap habis. Jadi dengan kita mengenali akan peringkat-peringkat tadi, kita boleh apa? Berusaha untuk memperbaiki dan menajamkan lagi akan pandangan dalaman kita dengan makrifat akan Allah Ta'ala. Yang ini barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan apa? Nafsu dengan makna diri dia. Itu maksud dia. Dia bersifat dengan apa? Dengan fakir, miskin, ya. Allah Ta'ala dedahkan dalam Quran kan, ya ayuhan abuna ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia kamu adalah fakir kepada Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala itu maha terpuji, maha kaya lagi maha terpuji. Nah, saya mengetahui akan Tuhan yang bersifat dia dengan kaya. Sebab kita mukhalif, menyalahi dengan sifat Ta'ala, mukhalafah. Segala sifat kesempurnaan itu milik Allah, lawan dia segala sifat kekurangan milik kita. Cuma pengenalan ini dengan i'tikad atau dengan nazar. Kalau nazar, pandangan, dia melahirkan i'tikad. Ada satu lagi peringkat, dia syuhud. Itu lagi tinggi. Jadi kendaki di sini, pengenalan dengan cara musyahadah dengan batin hati kita akan segala ausaf, sifat-sifat kita yang daniyah, yang rendah, dengan sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Kesedaran ini membawa kepada kenal ia akan Allah Ta'ala. Ya. Dia kenal dengan rasa lah tuan-tuan, dia kenal di sini. Ya. Allah Ta'ala tu maha melihat, maha mengetahui. Ya, maha kuasa. Sekarang kekuasaan Allah Ta'ala kita iktikad, innallaha ala kulli syai'in
Qadir. Ta'ala atas tiap-tiap satu maha kuasa. Oleh kerana nas Quran, kita pun dah jadikan satu akidah kita. Bahawa kita yakin bahawasanya al-qudrah sifatun, ya, wajibatun, mawjudatun lillahi ta'ala. Kudrat adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ya, ta'aluk kudrat apa? At-ta'thir, memberi kesan, mengada dan meniadakan. Al-ijad wal-i'dam. Itu dalam usuluddin gitu. Dia mengadakan benda tak ada, dan benda yang dah ada dia pergi musnahkan tiada. Kullu nafsin za'ikatul maut. Jadi maknanya kita mengetahui akan sifat kudrat Ta'ala dan mengetahui peranan sifat. Kemudian kita menjadikan dia sebagai satu akidah. Setakat tu. Itu peringkat orang awam. Ada peringkat atas lagi, dia tahu Allah Ta'ala mengadakan, Tuhan yang menjadikan, yang meniadakan, Tuhan yang menggerakkan segala-galanya, maka dia latih diri dia sampai terbuka hijab, dapat memandang setiap saat. Setiap saat dia terasa, sampai dia berjalan pun dia rasa dari Allah. Sama tak dengan orang mengiktikadkan Tuhan berkuasa menggerakkan sesuatu, dengan dia merasakan dia bergerak dengan Allah Ta'ala. Sama tak? Jauh lah tuan-tuan. Terasa Allah Ta'ala, af'al Tuhan tu dia terasa. Dengan sekadar dia berpegang saja. Tak sama. Ya, dia tak sama. Dia rasa lain, mengetahui lain. Sekarang nak usahakan bukan sekadar tahu, tapi nak merasakan. Sebab bila terasa setiap saat dia dengan Allah Ta'ala, maka darajat iman dia meningkat terlalu tinggi. Afdalul iman an ta'lamallah haitsuma kuntah. Iman yang paling afdal, dia merasakan Allah Ta'ala setiap saat. Haitsuma kuntah, di mana saja dia berada. Ya, itu iman yang nak dicari, yang dikatakan bila kenal nafsu dia betul-betul, kenal akan diri dia tadi, fakir, maka dia berhajat kepada Allah Ta'ala. Segala cita, segala perbuatan dia adalah berhajat kepada kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Maka dia pandang benda tu. Nak mengekalkan pandangan tu pula, dia kena terang cahaya dia. Cahaya apa? Cahaya zikir dia. Dan az-zikr lahu nurun. Zikir tu mempunyai nur. Dia memancarkan cahaya. Mudah kita memandang hadrat Allah Ta'ala. Bila sentiasa dia asyik memandang kebesaran Tuhan, maka di mana dia akan lakukan maksiat dan mungkar, dia tak akan melakukan. La yazni zani wa huwa mu'min, tu sabda Rasulullah SAW. Dia akan berzina seorang, man takkan buat maksiat ketika iman tu menguasai ruhani dia. Bila maksiat tu dia buat sebab apa? Iman dah tak kuat. Ya, pengenalan dia tak menguasai, dah mula benda lain kuasa. Nafsu dah kuasa. Itu mana beza dia tu. Siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan hina, nah saya mengetahui akan Tuhannya bersifat dengan mulia. Mengetahui di sini dengan makna apa? Syuhud. Sebab tunggu saya pesan kitab-kitab macam Minhaj, kitab tasawuf, Salikin, Hikam dan sebagainya lah, kitab-kitab lain. Bila dia makna mengetahui sini, makna mengetahui dengan makna syuhud. Adapun mengetahui dalam kitab Usuluddin, itu makna i'tikad. Itu berlapar, dia berbeza-beza tu. Ini dipanggil ibarat-ibarat kitab, maksud ya daripada kalam-kalam dikenaki, ya. Dia tak sama tu. Mengetahui dari segi Usuluddin lain makna, mengetahui dari segi sufi dia lain makna. Nah, saya mengetahui mana dia musyahadah atau disyuhudkan akan Tuhannya yang bersifat dengan mulia tu. Ya, bila syuhud dia sentiasa dan dia kekal, mudawamah, kekal. Ya, kelazatan tu dia dapat. Allahumma ja'alna minhum. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan daif, nah saya mengetahui akan Tuhan yang bersifat dengan quwwah. Ya, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwwah. Itu dia kekuatan. Tidak ada daya upaya, tak ada kekuatan, melainkan dengan dia. Semua dia punya. Benda ni naklah sentiasa terang dipandang. Ya, bersinar dalam batin hati dia. Bahawa dia jadi orang arif. Maka sentiasa dia memandang dalam apa saja yang dilihat, maka itu tanda dia orang arif. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang benar-benar mengenali Tuhannya, syahidahu, dia musyahadah akan Tuhan fi kulli syai', dan tiap-tiap satu yang dilihat. Dia lihat pokok, nampak kebesaran Tuhan. Dia kata lihat pokok, nampak Tuhan. Lihat langit, nampak Tuhan. Lihat laut, nampak Tuhan. Nampak dengan apa? Nampak dengan syuhud, bukan nampak dengan mata kepala. Nampak mata kepala kufur nanti kan. Sebab Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata kepala di dunia ni. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kamu tak boleh melihat adalah dengan mata kepala di dunia. Sebab kalau lihat dengan mata kepala, sudah tentulah barang tu akan bertempat, berpihak. Maka bertempat pihak itu bukan Tuhan. Ia dah serupa dengan makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis. Kalau lihat mata kepala tegang ni, sudah bertempat, dia jadi mumasalah. Dia tak jadi mukhalafah.
Bila mu masalah dah serupa, bagi serupa tu bukan Tuhan. Sebab tu tak boleh kata Tuhan duduk sila atas arash. Duduk sila atas arash dah macam kita pula kan. Sebab tu ditafsirkan Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Istawa dengan mana isti'la, mana menguasai. Bukan mana duduk macam kita. Ya. Wahabi kata Tuhan kat atas je. Ya. Syekh Nuruddin jawab senang. Kalau Tuhan duduk di arash, arash itu makhluk, maka sebelum ada arash duduk di mana? Dia kata. Wah, mau nak jawab. Duduk kat rumah kau kata. Kacau je ni. Ya. Tuhan tidak mengambil tempat. La yattakhiz mahallan, dia tidak mengambil tempat. Sebab apa? Dia zat yang wajib wujud, dia tak sama dengan makhluk yang mungkin wujud. Hakikat berlainan, maka dapat pun misi berlainan. Ya, Tuhan dia tak serupa makhluk. Ringkas dia, segala sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Allah Taala menyalahi semua itu. Ya. Sebab dia cara dia, kita makhluk cara kita. Jangan ada persamaan. Kalau persamaan itu bukan Tuhan. Betul dalam kata Sayyidina Abu Bakar, kaedah ilmu ni iaitu dibina di atas tajuk apa? Al-ajzu anil idrak idrakun. Al-ajzu anil idrak. Lemah daripada kita nak mendapat. Mana nak mendapatkan persamaan Tuhan dengan makhluk. Tak boleh. Itulah idrak, itulah kenal. Selagi kita nampak Tuhan tu serupa makhluk, itu tak kenal panggil. Tuhan tak serupa. Dia tak serupa, dia dapat cara tak serupa. Kalau dia serupa, kena dapat cara serupa. Kita makhluk sama makhluk, mesti serupa. Kalau ada kata makhluk, dia tak ada tempat, tak ada apa, itu kita pening. Ini makhluk. Apa jenis ni? Spesies apa? Ya, sebab makhluk mesti sama taraf dia. Tuhan cara dia, kita cara kita. Jadi maksud kalam dia kata lihat pokok nampak Allah, bukan lihat tu nampak dengan mata kepala tak. Ya, lihat dengan mata hati dia. Dengan bau dia sedar, memandang akan kebesaran Allah Taala, ingat yang kuat. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan lemah, dan saya mengetahui ia akan Tuhannya bersifat dengan kuasa. Sebab diterjemahkan mengetahui sini dengan syuhud, mana kekal merasakan kelemahan diri makhluk, ya, kekurangan makhluk, dia akan terasalah kekuatan Allah Ta'ala, kesempurnaan Tuhannya. Rasa tu dia kekal. Kalau tahu, semua dah tahu kan. Ya, tahu tanya, semua orang tahu kan. Tapi rasa tu lain. Kita tahu harimau tu garang, tahu kan. Dengan terasa, kita pergi je dalam hutan, terserempak dengan dia. Tu rasa kan. Pokok nibung dia panjat. Kan. Jalan-jalan dalam hutan, tersempak harimau depan. Harimau meraung dia, nak panjat pokok, tak ada pokok nibung. Pokok nibung dia panjat kan. Sampai ke atas. Harimau dah lari turun, baru dia mengerang. Baru rasa sakit. Tadi hilang rasa sakit. Sebab apa? Perasaan takut yang kuat dengan harimau tadi tu, tanpa dia panjat pokok, dia tak rasa kan. Itulah makna rasa. Nak beza rasa dengan tahu. Tahu lain, rasa dia lain. Ya, kita tahu Dian Musangking kan, Dian angkat letak. Angkat nak beli, letak sebab mahal. Angkat letak kecil aja harga kat 100 kan, angkat letak kan. Tapi kalau kawan dah rasa makan macam lain. Sebut dia terasa. Yang ni sebut pun nampak. Oh, Musangking macam ni, buat dia kenal. Ya, tapi rasa belum lagi. Atau beza mengenal dengan merasa. Sebab kata ulama sufi, tariquna bil azwaq la bil awraq. Perjalanan kami ma'asyiras sufiyah, arif billah punya berjalan ialah bil azwaq, zaukun azwaq jama' dia. Dengan segala rasa yang dicempakkan oleh Allah Taala dalam batin hati dia. Ya, la bil awraq, bukan atas lambaran kertas. Kertas kena pakai sebab dia panduan. Tak ada panduan babas. Tapi sekadar kertas aja kita baca kitab, banyak puluh kitab pun dia tak sampai dan mesti dia berjalan. Berjalan apa? Membuang rasa makhluk, baru Tuhan letakkan rasa dengan dia. Kena buang riadah. Sebab rubbama warada alaikal anwar fawdiyatil qalb masyuan biswaril asar fartahalat min haisun nazarat farriq galbak minal aghyar yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Itu dalam hikam At-Ta'iyah disebut, ada kala Tuhan nak pancarkan, nak cempakkan fuyudat ma'rifat dalam hati seorang, tiba-tiba hati dia tak ada persiapan. Kita nak tuang air dalam gelas, tengok ada gelas, ada lipas mati dan kita nak tuang, nak bubur nasi dalam pinggan, tengok dalam pinggan tadi ada tai cecak dan sebagainya, kekotoran. Jadi kita terberhenti, kena basuh dulu, baru dia boleh letak. Ya, begitulah maknanya. Tuhan nak cempakkan, tengok hati tu kotor lagi dengan mungkar, dengan maksiat, dengan khayal, dengan memandang tu yang tak betul, macam-macam kotor lagi. Maka farriq qalbak, kosongkan hati, bersihkan hati kamu dulu. Bila bersih baru yamla bil ma'arif wal asrar. Tuhan akan penuhkan dengan ma'rifat dan sir-sir daripada Allah Ta'ala sebagaimana yang telah didapati oleh para kekasih dia di kalangan arif billah. Ya, itu maksud ini.
Maka jauhlah pengenalan dengan rasa, dengan pengenalan dengan iktikad dan akidah. Akidah peringkat awam. Ya, itu pun kita puan nak betulkan akidah. Ada yang tak betul lagi pun macam-macam ada, kan? Itu maknanya. Dan lagi barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan fana. Kita tahu bahawa kita ni akan lenyap, kullu nafsin za'iqatul maut. Dia akan hilang. Nas saya mengetahui akan Tuhan yang bersifat dengan baqa, dia kekal. Ya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsu diri yang bersifat dengan hadis, mana baharu. Dan saya mengetahui akan Tuhan yang bersifat dengan qadim. Ya. Apa biasa qadim dengan dengan qidam? Qidam adalah sifat. Qadim adalah nama. Ya, nama dia menunjuk pada musamma, pada tuan. Bila qadim, maknanya dia tunjuk pada tuan di zatun muttasif bil qidam. Itu beza dia. Kawan tanya kita, qidam apa, qadim? Ada kerja dengar-dengar qidam, dengar-dengar qadim. Qadimun itu isim, nama. Bila nama dia tunjuk pada musamma. Apa musamma? Aizat. Sebab tu bila qadimun maknanya zatun muttasif bil qidam. Zat yang bersifat dengan qidam. Qidam tu sifat. Ya. Qadirun. Apa makna qadirun? Qadirun. Qadir itu isim, nama, ismun. Ya, menunjuk pada yadullu alal musamma, ditunjuk pada musamma. Qad maknanya alimun, mana zatun muttasif bil ilmi. Zat yang bersifat dengan ilmu. Ya. Muridun zatun muttasif bil iradah. Zat yang bersifat dengan iradah. Barulah kita letak betul. Ni isim, ni sifat, ni zat, baru kenal. Ya. Ni mengaji sifat Usuluddin berpuluh kitab, tanya sifat apa makna sifat? Sifat lah. Zat apa zat? Zat lah. Tu dia tak faham kan. Makna zat, mafhum sifat dia kena faham. Ya, kalau dia faham tu mudah. Ya. Kitab lain pun lebih kurang. Ya. Dan barang sebagainya daripada segala sifat, lawannya antara hamba dengan Tuhan. Makna segala sifat yang wajib bagi Allah, ia adalah mustahil bagi kita. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Segala kesempurnaan. Maka sifat itu mustahil bagi kita. Sebab kita bersifat dengan segala naqais, segala kekurangan. Ya, kekurangan milik makhluk, kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Jadi bila kita lihat kepada segala kekurangan sifat-sifat makhluk, nampaklah di sana ada menayangkan kebesaran Allah Ta'ala, kesempurnaan Tuhan yang maha hebat. Maka latihlah supaya pemandangan hati kita kepada Allah Ta'ala tu makin terang, makin terang. Jangan makin malam, tuan. Makin terang. Dia ziyadatul amal tadullu ala ziyadatil iman. Bertambahnya amalan itu menambahkan iman. Ditambah iman menambahkan lagi terang, nur dalam hati dia tadi. Ya. Habis. Maka dia ceritakan mengenal akan diri nafsu dia tadi, diri dia. Sekarang dia nak pecahkan gelaran-gelaran, panggilan-panggilan kepada diri kita ni banyak. Ya, tersabit dengan nas Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syadan lafzun, lapas qalbun, hati itu, dan lapas roh, dan lapas nafsu, dan lapas akal, iaitu bersalah-salahan, ya, makna mafhum dan bersamaan pada hakikat. Hakikat benda yang sama tapi mafhum lain-lain. Ya, sebab itulah menyatakan Imam Ghazali rahimahullah dengan katanya wa nahnu nubayyinu ma'nal qalb war ruh wan nafs wal aql. Dia nak uraikan 4 makna. Ya. Sebab dia sudut lain-lain, benda sama. Seorang, ya, yang bernama apa? Muhammad. Isteri panggil dia apa? Suami. Kan? Suami dia. Anak panggil dia apa? Bapa. Anak buah panggil dia apa? Pak dara. Cucu panggil dia apa? Atuk. Nama lain kan? Sebab iktibar lain-lain. Tapi benda yang sama je, orang tu je lah. Orang tu juga dia panggil atuk, dia juga dipanggil moyang. Kalau banyak lagi, dia tak mati. Panggil moyang, atau panggil cucu, dia panggil pak saudara. Ya, dan seterusnya. Benda yang sama. Apa sebab dia panggil tu? Sebab dia panggil cucu, dia panggil datuk, sebab dia ada cucu. Ya. Itulah sebab apa dipanggil roh, sebab apa dipanggil nafsu, sebab apa dipanggil qalbun. Ini yang urai sini. Fal awal lafzul qalbi wa huwa yutraku li ma'nayain. Ahadukuma al-lahmu sanubariyu asy-syakli al-muda'u fil janibil aisari minas sadri wa fi batinihi tajwifun yaskunuhu damun aswad wa huwa manba'ur ruh wa ma'dinuha wa hadzal laham ya hadza ala hadza syakli aidan mawjudun fil bahaim wal mauta. Ini tidak dikenaki makna pertama. Dia nak makna kedua tu.
Maka yang pertama itu dia panggil lapas kalbun tu, hati tu, ia telah diitlak, dikatakan bagi dua makna. Pertama, daging rupanya seperti buah kayu sanubari, bukan sanubari ya, yang ditaruh di bonjol kan, yang ditaruh di pihak kiri kita sini dari dada ya. Kalau tuan-tuan dia tu balikkan tuan kopi tengok. Orang operate kat mana sini lah, dia tak letak hati belah sini dan sini ya, dalam batin hati kita, yang berlubang tempat diamnya darah yang hitam, iaitu tempat terbitnya roh dengan makna nyawa yang keluar, ia di pam darah kan. Dan daging yang dinamakan hati, yang atas rupa buah sanubari itu ada pada binatang dan pada orang mati. Orang mati pun ada, binatang pun ada. Jadi sudut itu kita dengan binatang sama-sama ada, tak ada beza dia. Yang nak yang bawah ni, ni. Wal makna sani, dan makna yang kedua, wahwa latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun. Ini kita nak ni. Laha bihadzal laham ittisalun ma wa hadhihi latifa hiya al-alimatu billah al-mudrakatu lima laisa yudrakuhu al-khayal wal waham wa huwa haqiqatur ruh al-insan. Bahwa hakikatul ruhil insan wa huwa al-mukhatab wa ila hadzal ma'na al-isyara bi qouli ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahul qalb. Itu kata semua ada nas Quran. Dan makna kedua iaitu latifah rabbaniyah ruhaniyah, nama dia ya, latifah. Kalau banyak dia panggil lataif. Sebab dalam ya, 7 lataif tu kena ditembak dengan zikir, cuci dia supaya dia bersih. Bila dia bersih, senang dia memandang ke hadrat ilahi. Iaitulah jisim yang halus. Dia jenis dipanggil latifah, jisim yang halus, yang maknawi, yang dibangsakan kepada Tuhan. Itu makna rabbaniyah, ay mansubun ila rabb, dibangsakan kepada kejadian Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia maknanya makhluk. Itulah hakikat diri kita sebenarnya. Yang bercakap tu dia lah, yang bercakap tu dia lah. Sebab dia kalau keluar tu kita tak boleh bercakap ya. Dia kalau keluar, roh tu keluar-keluar, kita boleh cakap tak? Orang mati kita kata Assalamualaikum, cakap dia, apa khabar? Ada mana kita. Sebab dia dah tak ada. Dia dah tak ada, dia dah keluar. Sebab tu mati sebenarnya berpindah aja. Hakikat insan tu berpindah ke alam lain, yang tinggal sangkar saja. Ni yang nampak yang kita solik apa tu, sangkar baju tuan. Baju lama-lama pakai diburuk, dikoyak. Orang bakar masuk tong sampah. Macam kita dah lama pakai, besok habis, lepas tu masuk liang lahat. Tu je, tak ada apa. Tapi banyak orang tertipu dengan tu lah. Dia jagalah, dia solik lah, bukan main. Leka sampai dia lupa Allah Ta'ala ya. Sebenarnya nak jaga dalam tu. Lebih mustahak dalam tu. Hakikat diri dia sebenarnya. Dia ni tak mati ya, dia berpindah ya. Kita mati tu apa mati? Jasad yang mati. Dia tu berpindah alam barzah pula ya. Dulu alam zarri asal-asal Tuhan jadikan. Ketika itu Tuhan tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Semua jawab bala, semua kenal Tuhan. Sebab apa? Di situ tidak ada unsur syaitani, tak ada unsur nafsani, tak ada unsur duniawi, satu unsur kotor tak ada, busik. Alam yang ada sekarang alam mulki, nama dia sekarang alam mulki, dipasangkan dengan baju dia sangkar kita ni lah, macam-macam rupa, macam-macam warna ada kan. Maka Tuhan uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu. Tuhan nak test, Tuhan letak apa dia punya ujian? Nafsu, syaitan, dunia, bi'ah, suasana sekeliling. Dah kena uji semua ni, yang tinggal betul-betul taat sikit. Dalil Quran kata wa qalilum min ibadiyash syakur. Yang syukur dengan Tuhan sikit, dia tinggal. Dah banyak terlepak. Yang ada terbaring, ada tertongging, tertiarap. Dia kena pukul dengan dunia, tertiarap. Dia kena pukul dengan nafsu, tergebal langsung. Macam-macam. Sekarang kita proses Allah Ta'ala nak selamatkan balik dengan rahmat kasih sayang dia, diturunkan orang yang bawa peringatan, Rasul demi Rasul. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Itu dia tuan-tuan, kita mengembalikan balik kepada diri asal kita. Ya, supaya dia kenal, sebenar-benar kenal macam mana dia alam zarri dulu. Ya, tuan tanya spontan dia jawab. Semua jawab. Ya. Tapi sekarang dia tak boleh jawab. Sebab apa? Dia dah kena cangkuk benda lain banyak. Dia cangkuk dengan dunia, diikat dengan syaitan, dibelit oleh nafsu macam-macam. Allah. Dan makna kedua dipanggil latifah, mana benda yang halus, yang seni, tak boleh pandang dan. Ya, roh kita boleh pandang. Tak boleh pandang dan ni. Dia ada. Kalau dia keluar kita habis padam.
Ya, sebab dia kata yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka akan tanya kamu ya Muhammad SAW daripada ruh. Jawab, jawab. Ruh tu min amri rabbi, itu urusan Tuhanku. Ayat bawah tadi. Sebab benda yang seni. Iaitulah jisim yang halus yang dibangsakan kepada Tuhan. Iaitulah hakikat ruh manusia. Itulah dia. Seperti mana firman Allah Ta'ala, kulir ruh min amri rabbi. Ya, katakan dia oleh Muhammad SAW, roh itu perbuatan Tuhanku, mana urusan Tuhanku. Ya, lemah tak lemah kita, hakikat roh kita pun kita tak kenal. Ya, rupa dia macam mana? Kaul muktamad, ikut ulama tafsir, serah. Kalau tanya roh macam mana, serah ke Tuhan, Nabi cerita. Tapi kalau Imam Malik menyatakan roh tu rupa dia serupa dengan kita. Roh kita ni serupa dengan kita. Ya, dalil mana? Hadis sahih. Hadis sahih mana? Hadis sahih Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Ketika Nabi Isra Mi'raj, maka Rasulullah SAW menjadi imam kepada ma'asyirar ruh, arwaul anbiya, ya, wal mursalin, kepada roh segala nabi dan rasul. Maka roh nabi-nabi rasul rupa apa? Rupa dia lah tuan-tuan, takkan rupa kita pula. Roh nabi itu semua rupa masing-masing. Dalil ini Imam Malik kata bahawasanya roh dengan jasad rupanya sama. Ya, itu tak penting lah. Tapi kalau orang dibuka dapat entah ni. Dan sudut kanan dibuka, dikenal roh dia. Pum, terbuka nampak. Itu masing-masing punya kelebihan. Tapi pada asalnya tak ada siapa pun mengetahui. Kalau tuan buka tu tajuk lain. Ya. Sebab kaedah kita dalam Quran kata la ya'lamul ghaiba illallah. Secara mutlak ni tak ada siapa tahu benda gaib akan datang melainkan Allah. Tu Nabi cerita pula. Akhir zaman begini akan datang, Nabi cerita macam mana pula ni? Kata ayat tak ada siapa tahu, Tuhan dia tahu. Itu lain, tak termasuk dalam makna Tuhan buka. Bagi Rasulullah Tuhan buka. Adapun hakikat asal dia tak ada siapa yang tahu. Kecuali Tuhan buka, tahulah. Kalau Tuhan tak buka, tak ada lah. Itu dipanggil mukasyafah, Tuhan buka. Ya. Dan adalah baginya berhubung dengan daging yang bernama sanubari. Jadi latifatur qalbi ni dia duduk sama dengan apa? Kita punya daging sini ni. Dia bawah pusat 2 jari tuan-tuan. Sebab tu kalau dalam Naqsyaband dia tembak zikir ni bawah pusat 2 jari ni. Ya, kita tembak kalimah Allah, pum, Allah tembak situ. Ya, tembak bukan daging tu, dia dalam tu. Ya, hakikat ruh. Tertembak dia supaya dia bersih. Ya. Sebab dengan zikir dia membersihkan akan hati. Satu kitab karangan Mufti Kelantan dulu, Tuan Tabal ni. Kitab dia apa? Jallaul Qulub bi zikrillah. Memancarnya cahaya hati dengan zikrullah. Kitab dia diurai banyak dalam bab zikir. Dan adalah hati itu bernama Latifah Rabbaniyah, iaitulah yang mengetahui akan Allah. Dia yang kenal. Bukan jasad kita ni. Sangkau kita ni balut, dia tak kenal. Roh keluar, dia habis senyap tu kan. Hilang nama dia, hilang taiko dia. Kaya pun hilang kaya, miskin pun hilang miskin, habis semua tinggal. Ya, bila dia keluar saja roh tadi. Jadi yang mahal apa? Roh tu yang mahal. Roh tu yang kena dijaga habis-habisan. Unsur ruhani kena diberikan perhatian sungguh-sungguh, sebab dia tak cukup di dunia, dia akan berpindah lagi, nak berjalan jauh lagi. Adapun unsur jasmani, takat umur dia 80, 90 habis. Kemudian duduklah di dalam liang lahat, tunggulah dia makan ulat cacing. Kalau gemuk lagi sedawa cacing. Wah, kami sedap dia kata. Montel-montel dia kata kan. Gemuk-gemuk. Ya. Bukan main dia solik atau dunia. Wah, cantik, ratu cantik. Dah mati seminggu buka kubur. Seorang tak boleh dekat. Malah paling busuk bangkai. Bangkai manusia tanam lebih dalam daripada kita tanam ayam itik dan ni. Tu jasad tak ada nilai. Yang nilai dalam tu. Ya. Hakikat diri kita tu. Yang bernama Latifah Rabbaniyah, itulah mengetahui akan Allah Ta'ala, yang mengenal Tuhan dia, yang mendapat dia bagi barang yang tiada mendapat akan dia oleh khayal dan waham. Ya. Sebab hati bila dibuka, dia bersih, pandangan dia tepat. Batul Rasulullah menyatakan, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu akan jelingan tenungan orang mukmin yang sebenarnya. Yang makrifat dia tinggi ni kan. Fa innahu yanzuru binurillah. Dia tenung, dia pandang dengan nur Allah Ta'ala. Dia tengok terkupung, nampak kan. Ni ahli mukasyafah. Ya. Dia tengok kita nampak kan ni. Imam Ali Sufi, si Imam Junaid Al-Baghdadi, satu hari dia jumpa seorang minta sedekah di tepi jalan. Jadi tergerak hati dia, bukan dia cakap, dalam hati dia tergerak. Ish, apalah orang ni kata. Kalau dia bekerja pun bagus. Adik dia umpat dengan hati dia. Okey, dia balik. Jadi
wazifah amalan Imam Junaid ni, dia mengajar, kemudian malam lepas habis mengajar semua dia beribadat, suku malam baru dia tidur. Malam tu dia jam tu tuan. Lepas sembahyang isyak digayut mengantuk nak mengajar. Tak boleh nak baca, nak zikir, nak ibadat, untuk jam terus. Dalam masa dia mengantuk nak tertidur tu, Tuan turunkan pengajaran bagi dia. Dia nampak orang yang diumpat tadi. Berada dalam satu talam, kemudian suara mengatakan, "Kul, ya Syekh, kul, makan." Jadi orang mengumpat orang seolah-olah Quran kata dia makan ya'kulul lahma ahi maitan fakarihtumu. Kita makan daging saudara kita yang dah mati. Jangan. Orang mati ni kita kena uruskan dengan baik. Ini bukan dia lapar ni. Orang dah mati lapar, kena buat sate. Boleh makan. Itulah bandingan kejinya orang mengumpat. Macam mana dia makan daging saudara yang telah mati. Jadi Imam Junaid fahamlah tu. Bahawa tu setengah daripada wali besar tuan. Dia silap. Rupa tadi wali besar yang minta sedekah tu wali besar tuan. Dia pun bertaubat kepada Ta'ala. Besok pagi dia pun cari nak jumpa seorang wali tadi. Orang waliullah tadi. Bila dijumpa dia tuan-tuan, dia pun pergi salam, "Assalamualaikum ya Syekh." Dia menjawab, "Waalaikumsalam ya Junaid. Nak ulang lagi ke?" dia kata. Nak ulang lagi ke dia kata. Penganjat Imam Junaid tuan. Dia kata, "Man arafallah la yasru alai syai'." Siapa yang betul-betul makrifat akan Allah, tak tertutup bagi dia segala sesuatu. Tuan buka kan. Dia tengok, dia tenung dan Imam Tarikat Asy-Syadziliyah di Mesir banyak dan di Mesir, di Syria banyak mengamalkan Tarikat Asy-Syadzili. Setengah daripada Hasan Al-Banna. Setengah dia pengamal Tarikat Naqsyaband, Tarikat Syadziliyah, Abu Hasan Asy-Syadzili. Dia kata dibukakan bagi aku oleh Ta'ala, apa boleh berlaku besok, lusa, tulak. Tuan buka. Tapi kalau tuan tak buka, tak ada lah. Dia dibuka, boleh berlaku. Direct boleh tengok apa akan datang. Dan atas dahi tiap-tiap seorang tu semua telah dibukakan, nampak. Mati beriman, mati kufur semua nampak. Tapi haram bagi aku menceritakan pada orang lain. Dia kena tutup. Senyap hati je. Itu setengah daripada syarat para wali di kitmanus sir, dia kena tutup rahsia. Dia tak dibuka. Dia buka, dia berdentum, dia jatuh. Dia kena tutup setutup-tutup ni. Kalau nak dapat lagi banyak pembukaan, lagi kena dapat tutup. Lagi kita tutup, mana orang tu amanah. Bila amanah lagi dibuka macam-macam oleh Allah Ta'ala. Kalau dia dede habis ni, buka dia adik. Itu syarat. Maknanya apa? Ini setengah daripada pandangan para awliya ilahi ta'ala. Tembus tuan ni, dia orang tembus. Sebab apa dia tembus? Dia boleh tangkap, boleh masuk. Sebab cermin hati dia bersih. Cermin kalau bersih, itu suluh mana dia masuk. Walaupun cermin tu kecil kan, tapi kita suluh mana dia boleh masuk. Suluh pokok masuk. Suluh orang masuk, semua dia masuk. Tapi kalau cermin tu kotor, gajah depan pun tak masuk. Sebab dia apa? Tebal hijab dia. Itu kerja dia, kena sucikan dalam. Sucikan dengan taubat, istighfar, zikir banyak, amal saleh. Yang paling penting 7 anggota. 7 anggota dia kena kawar, buat kawalan rapi. Mata jangan melihat maksiat, telinga jangan mendengar benda yang dilarang, mulut jangan bercakap benda yang ditegah, kaki tangan jangan melangkah tempat yang tidak diredai oleh Ta'ala, semua kena jaga. Kalau jaga tu, kita shoot dengan zikir, cepat dia naik. Cepat bercahaya hati dia tadi. Dan adalah hati itu bernama Latifah Rabbaniyah, iaitulah yang mengetahui akan, yang mengenal makrifat akan Allah Ta'ala, yang mendapat dia bagi barang yang tiada mendapat akan dia oleh khayal dan waham. Dan hati yang bernama Latifah Rabbaniyah, itulah hakikat ruh insan. Itulah hakikat dia. Nama dia hati. Di makam ni pun dah tinggi sikit tuan. Dia sebelum hati dia panggil sadar. Sadrun. Dalam Quran sebut, afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Afaman syaraha sadrah, sad dan ra. Tidakkah mereka yang Tuhan dah bukakan sadar dia di atas Islam, dia berada dalam nur Tuhannya. Sebab tu seruan Islam bila disampaikan oleh Rasulullah SAW, masyarakat kufar Mesir, kufar Mekah ni kan, musyrikin ni, bila masuk dia tembus, sadar dia, bermakna dia beriman. Kalau dia memantul balik, sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, tu makna tak tembus. Seruan tu Rasulullah panggil, dia tendang balik. Maknanya hakikat dia tak masuk sadar. Kalau dia masuk dalam sadrun, lapisan hati yang pertama, maka dia beriman. Dia proses lagi cantik, dia naik peringkat kalbun nama dia. Ni yang kita bincang, kalbun. Yang Nabi sebut, innan nura iza dakhalal qalba infasaha wan syarah qila hal lizalika min alamati allati tu'rafu biha qala na'am at-tajaffi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wa isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Nur itu bila masuk, an-nur iza dakhalal qalb, dia masuk dalam hati. Nur iman, nur Islam, nur zikir kita bantai, dia masuk dalam. Infasaha wan syarah, hati itu lapang tenang.
Lalu sahabat bertanya, adakah tanda yang kami boleh tahu ya Rasulullah? Hati kami dah ada pancaran nur daripada Ta'ala. Rasulullah kata, na'am. Ada 3 Rasulullah bagi di sini. Pertama, at-tajafi andari wurur. Hati dia renggang dengan dunia yang menipu daya. Dia ambil dunia yang boleh guna pada jalan Allah saja. Ya, dia bekerja kena Allah, dia makan kena Allah, dia buat apa kerja dunia semua kena Allah. Tidak ada kerja dunia kena nafsu tak. Ini dunia ni dia genggang dengan dunia menipu daya. Satu. Kemudian wal inaba ila daril khulud, hati dia sentiasa teringat tempat dia kembali. Hari-hari dia ingat ni. Kalau hari ni mendatang maut, Allah Allah. Masuk aku dalam keranda. Orang usung masuk dalam liang lahat, ya. Dalam sana besok berapa tahun nak duduk lagi, selagi orang ada sebut nama Allah dalam hadis tak berlaku kiamat. Ya, sana aku nak jawab, oh banyak lagi besok. Baru pandang mahsyar lagi besok, hisap lagi, oh banyak. Benda ni dah ada main dalam kepala dia. Menjaga betul amalan tindak laku dia. Ya, sebab tu Rasulullah pesan kita supaya motivasikan kita dengan kerja dengan akhirat. Iza arata an taf'ala amran fatadabbar akibatah fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak lakukan satu perbuatan, kerja buat kita, program kita, ukur dengan akhirat. Selamat tak benda ni? Kalau selamat teruskan, Nabi kata. Kalau tak selamat sila stop. Tu dia. Jadi maknanya hati ni dah sentiasa ada ingatan kepada tempat kita nak balik. Kemudian lalu dibuat tindakan wastidad lil maut qabla nuzulil maut. Dia membuat persiapan untuk ke sana sebelum datangnya kematian. Ini menandakan hati dia sudah ada nur. Jadi orang yang datang masjid, datang surau, semayang, puasa, beribadat, dah ada nur. Cuma nur mereka tak sama. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang pelampau kuat, ada yang macam mentol lampu tidur pun ada. Tuan-tuan, tu galak, tuan-tuan. Tu kalau tak sipal Jepun pun tukau. Nampak benda tu haram tapi banyak bom terlibat dengan benda haram. Dia tahu bom buat maksiat. Ya, kalau yang terang memancar tu, daun peniti pun dia nampak. Ya, sikit pun dia takut. Itu macam iman para sahabat. Dia kena dosa sikit aja dia mengadu Rasulullah. Ya Rasulullah, binasa dah saya. Rasulullah kata, apa kau buat sekian-sekian? Dah semayang berjemaah? Dah, dosa kau dah habiskan. Bermanakah dosa habis dengan semayang jemaah, dengan ibadat, bermakna dosa kecil. Tapi dia punya takut tu. Sebab apa dia takut? Pancaran nur dia terang. Ya, itu anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dan itulah yang dikhitabkan, ditujukan. Khitab mana ditujukan oleh Allah Ta'ala dalam alam arwah dulu. Alam arwah dipanggil alamuz zarri. Ya. Kalau kita alam millahut, tempat itulah tajalli. Orang dalam tarikat dia berjalan, ada alam murki. Rohani dia akan pergi kepada alam malakut, alamil jabarut, alamil lahut. Di situ dia tajalli. Dia tajalli akan makrifat sebenar dengan Tuhan. Ketiga itu dah, dia tak tahan tinggal lagi. Duduk bangun dia semua dengan Allah Ta'ala. Masuklah dalam ayat yang Tuhan kata alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk sentiasa. Dia bercakap, dia berjalan pun hati dia sentiasa dengan Allah. Itu dalam alam ni. Dia bersih tuan. Firman Allah Taala alastu bi rabbikum? Qalu bala. Semua jawab ni. Tidakkah aku ni Tuhan kamu, Tuhan kata. Berkata segala roh orang beriman tak beriman semua sama dulu. Apa dia kata? Bahkan engkaulah Tuhan kami. Semua mengaku. Senang, spontan dia. Sebab apa dia mengaku spontan? Sebab tidak ada kekotoran dalam hati dia. Bersih, terang. Nampak? Ya? Tapi bila dah dikotorkan balik dengan digelap. Ya, akhirnya dia buat tak kenal Tuhan lah macam-macam. Allah. Ini nak kena dibersihkan balik. Sebab itulah pembersihan dalaman adalah perkara yang amat besar. Dan sebagai Tuhan jamin tu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Qad aflaha, confirm, berjaya dunia akhirat. Siapa dia? Man zakkan batin hati dia tadi. Sebab dia duduk rahsia dekat sini kan. Masuk syurga mahal tak tuan-tuan? Besar tak? Besar. Syurga dia apa? Dua. Satu di akhirat, satu di dunia. Di dunia dia apa dia? Wa huwa maqamur ma'rifatan khassah. Makam makrifat yang khassah. Itu dipanggil jannatul mu'ajjalah. Nak masuk dia dengan apa? Dengan jasad ke dengan hati dan rohani. Sebab tu fokus kita rohani itu benda besar. Sebab dia layak akan mencapai makrifat. Ya, sebab dia tumpu pembersihan dalaman. Itu rahsia dia sebenarnya. Ya, dia yang akan mengecapi makrifat dengan Tuhan. Ya, bukan jasad sangkau ni. Kan dia kata tadi kan, dialah yang mengenal dia. Berkata, lillahi walillahi jannatun la fiha hurun wala laban wala asal walakin yatajallallahu wa huwa qulubul arifin. Ada bagi Allah tu syurga, tapi dalam ni tak ada apa? Hur, tak ada anak bidadari, tidak ada kusur, tak ada mahligai. Ya, dalam syurga banyak kan, tapi syurga ni tak ada. Ni atas dunia ni. Yang ada satu je, wahwa iaitulah qulubul arifin.
ya, wa huwa yatajallallah, Tuhan tajallikan situ. Itulah hati orang arif yang akan dapat. Maka semua benda ni orang boleh dapat. Makam ni dibuka, capai riadah mujahadah dengan izin Allah dia boleh sampai. Ya, mohon minta Allah bangun malam-malam minta Allah bukakan futuhat, ya. Adapun makam Nabi dan Rasul tu tak ada, borang pun tak ada. Dah terbuka lagi. La Nabi ya ba'di, tak ada Nabi selepas aku, kata Rasulullah SAW, ya. Dan kepada makna kedua inilah isyaratkan dalam firman Ta'ala, inna fi zalika ladzikra liman kana lahu qalb. Itu lafaz qalbun tu dalam Quran ada. Bahawasanya dalam demikian itulah peringatan bagi orang yang ada baginya hati. Makna rohani dia itu cantik, bersih. Dan adalah dipaham daripada makna kedua ini bahawasanya hati itu ialah roh jua, seperti yang lagi akan datang pada makna roh yang kedua. Dan makna yang kedua inilah hakikatnya sesuatu yang dituntut supaya kita bersihkan. Bila dia bersih, insya-Allah dia selamat. Allahumma ja'alna minhum. Itu lafaz yang pertama ila qalbun. Kemudian lafaz yang kedua al-lafzu tsani ar-ruh la. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa inna khairal Allahumma tahhir qulubana min Allahumma zidna Allahumma ij'alna min ahli tajwid wa jazil qulubana. Alhamdulillah.